Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Iaitulah orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib, yang mendirikan salat serta membelanjakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Suratul Baqarah ayat 3. Yang saya hormati pengerusi surau At-Taqwa, Cik Razak tak ada, tak dapat datang. Dan saya hormati kepada Tuan Imam, kepada keseluruhan ahli pimpinan-pimpinan masyarakat, pihak pegawai syarak, keseluruhan pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, adik kakak yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua tuan-tuan? Semua sekali sihat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah sampai pada malam ini, iaitulah dipanggil sebagai 27 Rejab. Dengar macam Syakban pun ada, dah nak puasa dah. Kita dah sampai pada 28 Rejab. Semalam adalah 27 Rejab. Dan kita lama ke tidak lama, secara langsung mahupun tidak, kita akan melalui satu lagi bulan sebelum kita ini yang dipanggil sebagai pesta bulan ibadah, iaitulah dipanggil sebagai Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan, saya ingat ni kali ketiga Ustaz saya hadir di sini, betul? Yang saya ingat saya. Mana kalau tuan-tuan yang tak ingat saya kali ketiga, maknanya tuan-tuan tak datang waktu tu. Yang saya ingat 3 kali dah saya datang ke sini. Yang pertama ceramah Maulidur Rasul, kemudian saya tak ingatlah apa benda. Yang saya ingat Maulid Rasul. Kemudian yang kali kedua tu, dan malam ni insya-Allah tajuk yang diberikan, tajuk umum yang diberikan kepada kita pada malam ini, untuk kita sama-sama menyelusuri dan kita melihat, iaitulah satu peristiwa perjalanan agung yang cukup besar, yang nyata dan benar-benar berlaku ke atas tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah tuan-tuan, malam ni cuaca pun elok, suasana pun elok, tuan-puan pun akak-akak pun semangat. Alhamdulillah. Saya ingat makin ramai orang perempuan. Kali pertama saya datang, saya ingat 5 orang. Saya bilang tuan-tuan, sebab dalam diary saya catat surah At-Taqwa malam sekian 5 orang. Tapi malam ni Alhamdulillah ramai. Alhamdulillah. Yang lelaki pun Alhamdulillah. Yang bersandar lebih ramai daripada tak bersandar. Maknanya kita ceramah malam ni lebih kurang pukul 10 dah kita habis. Sebab Alhamdulillah semua ada tempat bergantung. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, insya-Allah malam ni kita nak tengok serba sedikit berkaitan dengan Isra wal Mi'raj. Satu perjalanan agung yang diberikan ataupun yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas tubuh badan baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami satu perasaan duka cita. Kalau kita melihat dalam sirah, kalau kita melihat dalam sejarah ni tuan-tuan, kalau kita sebut tentang Nabi, kita kena sebut tentang sirah.
Kalau sejarah selain daripada Nabi, tu kalau ahli sirah dia membicarakan. Sebut tentang sirah Rasulullah. Sejarah selain pada Nabi. Sejarah penubuhan Malaysia, sejarah kehidupan tuan-tuan, sejarah tuan-tuan belajar, sejarah penubuhan surau. Sejarah tu sejarah. Tapi kalau kena tentang Nabi, kita kena sebut sirah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi dakwah ni tak lama. Berapa tahun Nabi berdakwah, tuan-tuan? 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah. 10 tahun Nabi berdakwah di Madinatul Munawwarah. 23 tahun. Umur Nabi pun tak panjang. Berapa umur Nabi? 63 tahun. Sebab itu selalu kita sebut, umur umat manusia baina sittin wa sab'in. Di antara 60 hingga 70. Sebab itu tuan-tuan, umur kita ni lebih kurang macam tu. 60, 70. Betul tak? Sebab itu akak-akak yang datang malam ni jangan berangan sampai 160, 170. Dah payah. Buat semak je tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Nabi bagi tahu dah. 60, 70. Ada Allah Ta'ala bagi ekstra umurnya lebih. Itu adalah bonus yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita minta bukan dipanjangkan umur sahaja, tapi kita minta dua benda. Yang pertama, segala amalan kita diterima oleh Allah. Yang kedua, kita minta kepada Allah agar umur kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benda lain kita minta tenang, kita minta selamat, kita minta kaya. Sebab itu tuan-tuan, kalau umur 60 ni tak payah berangan nak jadi jutawan. Tak tahulah abang-abang ada kita minta nak jadi jutawan lagi tuan-tuan. Tuan-tuan haji ada? Tak ada. Kita minta nak umur tenang, umur barakat. Tu paling utama. Tuan-tuan nak jadi jutawan tuan-tuan, waktu umur macam saya lah. Umur 30-an, 40-an, ada planning lagi nak jadi jutawan. Macam ustaz. Ada planning ustaz nak jadi jutawan? Minta sebab Allah Ta'ala pemilik segalanya. Tapi kalau dah umur 60, 70, tak payah minta untuk jadi jutawan dunia. Tapi kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan diberikan jutawan kita di akhirat nanti. Biarlah nama kita tidak disebut di atas muka bumi, tetapi nama kita sentiasa disebut oleh para malaikat yang mendoakan kesejahteraan dan kebahagiaan untuk kehidupan kita. Masuk. Tuan-tuan yang duduk kat pintu tu boleh dekat adik-adik dekat pintu. Sebab saya dipahamkan ramai yang nak datang. Beratus sampai ke balai polis tu, peluri bomba tu. Jadi masuk ke depan. Mudah-mudahan ada ruang lah insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita membicarakan tentang Isra wal Mi'raj, depan pun ada kosong lagi. Kalau nak masuk kamera, duduk depan saya. Kamera pun ada. Kita live majlis Taman Syurga. Taman Syurga, YouTube. Tuan-tuan boleh tengok sama-sama. Akak-akak kalau kamera terpusing dekat akak-akak, bawa anggur. Bawa macam faham, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita melihat kepada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, kita cerita kenapa yang berlaku di dalam bulan Rejab. Tetapi ulama dia membahaskan bilakah tarikh berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj. 27 Rejab bukan keputusan tepat untuk kita mengatakan dia berlaku Isra wal Mi'raj. Ada banyak pendapat. Ada yang kata, ulama berpendapat Isra wal Mi'raj itu berlaku pada 1 Ramadan. Ada yang kata pada pertengahan Ramadan. Ada yang kata pada bulan Rabiul Awal. Ada yang kata pada bulan Muharram. Ada yang kata 27 Rejab. Tak kisah bila berlakunya Isra wal Mi'raj, tetapi Isra wal Mi'raj itu tetap berlaku kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar roh, jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi sekali dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala sebut di dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah Ta'ala kata, Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala kata sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Allah Ta'ala bagi tahu
jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah waktu dia menciptakan langit dan bumi. Maknanya 12 bulan Allah Ta'ala perkenalkan bukan sejak daripada zaman Nabi. Tetapi Allah Ta'ala kata 12 bulan telah diperkenalkan oleh Allah sewaktu diciptakan langit dan bumi. Siap dicipta langit, siap dicipta bumi, lalu diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adanya dalam setahun, maka ada 12 bulan. Yang kita belajar Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Betul tak? Kita belajar benda tu. Makna 12 bulan itu bukan berlaku pada zaman Nabi. Dia telah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kejadian langit dan juga bumi. Maknanya bila kita cerita bab angka, bab nombor, Allah Ta'ala dah bagi tahu dah lama dah dulu. Sejak langit dan bumi, ilmu matematik ni Allah Ta'ala dah perkenalkan dah. Kemudian Allah Ta'ala kata, minha arba'atun hurum. Dan Allah Ta'ala kata, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. 4 bulan haram ni apa, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian? Suci bagi kita, baik bagi kita. Macam hari tu kita dah bincang, tanah haram. Betul tak? Tanah haram, tanah yang suci, tanah yang bagus, tanah yang baik, tanah yang diberkati. Bukan tanah tu haram. Saya buat kursus umrah. Ada seorang makcik tu, dia kata, Allah baru saya makcik tahu Ustaz, rupanya tanah tu haram. Saya kata, kenapa pula? Rupanya haram ke sana Ustaz? Haram betul. Bukan begitu tuan-tuan. Makna haram ni suci bagi kita, baik bagi kita, mulia bagi kita, diberkati. Maknanya, di dalam 12 bulan, Allah Ta'ala kata ada 4 bulan haram. Tuan-tuan tengok dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Sahihul Bukhari, kalau tuan-tuan tengok, 4 bulan yang disebutkan oleh Nabi, ada 3 bulan yang duduk secara berdekatan dan 1 bulan terasing dia. Iaitulah bulan yang duduk secara berterutan, iaitulah yang pertama Zulqaidah. Yang kedua adalah Zulhijjah. Yang ketiga adalah bulan Muharram. Dan yang keempat, dia duduk kata Nabi sebelum bulan Sya'ban. Namanya bulan Rejab. Rupanya kita duduk dah masuk 28 Rejab ni tuan-tuan. Kita telah melalui hampir habis bulan Rejab. Sedangkan bulan Rejab termasuk di antara bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tuan-tuan. Nampak? Baru kita tahu bulan ni bulan haram. Yelah, buat Isra' Mi'raj pula dah hujung-hujung, baru tahu. Kalau kita buat awal-awal dulu, baru kita tahu. Mana tuan-tuan tu keistimewaan. Kemudian Allah Ta'ala kata, itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi diri kamu dalam 4 bulan ini. Maknanya Allah Ta'ala kata, janganlah bawa kepada diri kita dalam lembah kemaksiatan, lembah dosa, lembah yang boleh menjurus dan memasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu saya tanya dalam surah At-Taqwa, tuan-tuan, matlamat kita pulang ke kampung kita nak pergi syurga ke neraka? Tuan-tuan, nak pergi syurga ke neraka? Semua orang nak pergi syurga. Tak pernah saya jumpa, tak apalah Ustaz, dah semua nak pergi syurga takut penuh, tak apalah, makcik masuk neraka sekejap. Tak boleh tuan-tuan. Kita masuk syurga, Allah Nabi sebut di dalam neraka, dia punya luas tuan-tuan. Subhanallah. Luasnya neraka, sampaikan satu kaum telah dimasukkan ke dalam neraka, kemudian neraka dia tanya lagi, ada tak orang lain yang akan dimasukkan lagi? Ada lagi, maka diterimalah. Diterima. Maknanya diceritakan neraka cukup besar dan luas. Tapi matlamat kehidupan kita tuan-tuan, kita nak masuk syurga Allah. Betul tak? Tuan-tuan semayang malam ni sebab matlamat kita nak dapat pahala, dengan pahala itu diberikan syurga Allah. Sebab itu kita semayang ni tuan-tuan, sebab nak masuk syurga ke? Sebab kita suruhan dan perintah daripada Allah. Itu benda yang berlainan. Kalau tuan-tuan semayang sebab syurga, tak boleh tuan-tuan, syirik. Kita semayang bukan sebab syurga, kita semayang bukan sebab takut neraka, tapi kita semayang sebab dia adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan kenal dengan Rabi'atul Adawiyah? Ayah-ayah kenal Rabi'atul Adawiyah? Kenal? Jumpa kat mana?
Dia punya kenal tu, angguk tu kuat tuan-tuan. Tak tahu lah jumpa di mana. Dia kata baru selisih masa malam tadi Ustaz. Rabi'atul Adawiyah ni tuan-tuan, dia sebagai seorang Seri Kandi Islam yang cukup hebat. Rabi'atul Adawiyah, dia bermunajat kepada Allah. Dia minta kepada Allah, Ya Allah, sekiranya aku melakukan amal kebaikan, sekiranya aku sembahyang, sekiranya aku puasa, aku buat amal soleh, semata-mata nak masuk ke dalam syurga-Mu, Ya Allah, Engkau tutup sahajalah pintu syurga-Mu. Ya Allah, sekira aku buat kebaikan, Ya Allah, untuk aku nak mengharapkan supaya tidak dimasukkan aku daripada neraka, maka Kau masukkan aku ke dalam neraka yang paling dalam. Tapi kata Rabi'atul Adawiyah, setiap amalan yang aku buat, ibadah yang aku buat, aku ikhlas dan beribadah hanya kepada Engkau, Ya Allah. Maknanya apa tuan-tuan? Kita buat amal kebaikan bukan untuk syurga. Sebab apa? Syurga dan neraka itu adalah urusan daripada Allah. Urusan daripada Allah. Dan kita tak boleh judge orang. Kita tak boleh tahu. Kita tak boleh bagi tahu. Dia ni ahli neraka. Tengok gaya, dia ni ahli neraka. Tak boleh. Sebab yang membezakan kehidupan seseorang bukan kehidupan tu, tetapi pengakhiran kehidupan seorang hamba. Ada orang start daripada dia beranak tuan-tuan, tak pernah dia buat baik. Tapi saat akhir kehidupan, Allah Ta'ala bagi dia ruang bertaubat. Dia bertaubat sungguh-sungguh. Akhirnya, dia mati dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang kerjanya semayang, ibadah, puasa, zikir, ibadah, puasa, zikir, ibadah, puasa, zikir. Sampaikan dia puasa, tak buka-buka. Oi, nak ceritakan hebatnya Kak, oi. Tapi dia ni, Nabi kata dia masuk ke dalam neraka Allah. Ada satu hadis, seorang sahabat dia mengadu kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, perempuan tu jiranku Ya Rasulullah. Kerjanya malam berzikir, qiyamul lail, siang dia puasa, zikir, ibadah. Tetapi dia tidak menjaga hubungannya dengan jiran. Menyakiti hati jirannya. Kata Nabi SAW, perempuan itu di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal'iyadu billah. Sebab itu, yang membezakan kita bukan kehidupan ini. Yang membezakan kita adalah pengakhiran kehidupan. Sebab bila kita mati nanti tuan-tuan, dah tak ada pilihan. Betul tak? Tak ada pilihan. Abang-abang, waktu kita hidup ni lah ada pilihan nak pergi kuliah, tak nak pergi kuliah. Betul tak? Pilihan. Tapi tuan-tuan pilih untuk datang. Agak-agak ada pilihan nak tidur, tak nak tidur, time ceramah. Tapi akak-akak ambil untuk setengah jam pertama ni tak tidur. Tak tahulah pilihan setengah jam yang kedua. Ada orang tuan-tuan ustaz tu ceramah lama, ya Allah. Setengah jam dia nampak muka penceramah. Masuk setengah jam yang kedua tuan-tuan Allah, dia dah nampak muka penceramah tu ada 8. Dia dah menung. Dia kata mana satu muka ustaz? Sama dia kata nampak. Dia tengok kameraman muka ustaz, dia tengok tuan pengerusi muka ustaz, semua muka ustaz. Allah tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan masuk setengah jam yang ketiga, muka ustaz tu dah hilang daripada pandangan. Dia kata kenapa pula gelap? Syok pula. Dia kata rupanya tidur tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tidur dalam majlis ilmu, tu juga dikira pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita tidur dalam keadaan kita buat amal kebaikan. Iaitulah kita beribadah kepada Allah, kita hadirkan diri dalam majlis ilmu. Seronok tuan-tuan orang datang majlis ilmu, betul tak? Sebab itu kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, berebut tuan-tuan nak masuk Raudah. Nabi kata di antara mimbar dan juga kamar tu, itulah dipanggil Raudah, taman syurga. Tapi dia terlupa. Dekat padang temu ni tuan-tuan, tiap malam ada taman syurga. Tapi dia tak datang. Sebab apa tuan-tuan? Dia anggap di Raudah hanya taman syurga. Tapi sebenarnya majlis ilmu itulah dipanggil juga taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sekarang ini, waktunya tuan-tuan duduk di dalam syurga Allah. Rasa tenang ke tidak? Rasa tenang tak duduk dalam surau ni? Tuan-tuan pun tengok aircon pun syok. Ya Allah, kipas pun tak bergerak. Sebiji je bergerak dia tengok. Dia kata, pahal pula tempat aku tak pusing. Kenapa pula belah lelaki pusing? Belah perempuan tak buka ke? Rosak ke apa? Contoh. Tuan-tuan tenang tengok muka penceramah. Tenang tak tengok muka penceramah malam ni? Rasa tenang tak? Rasa tenang. Tuan-tuan pula tengok asap tu keluar. Ya Allah, 4 penjuru pula. Ya Allah. Jangan terbakar udah oleh langsir tu, nampak tak? Rasa tenang, rasa seronok. Sebab apa tuan-tuan? Kita duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan semayang dekat surau dengan tuan-tuan semayang dekat rumah. Mana rasa tenang? Tuan-tuan semayang dekat surau rasa tenang. Memang. Sebab rumah Allah menjamin ketenangan.
Tuan-tuan semayang kat rumah belum tentu tenang. Betul tak? Anak 6 orang, berderet anak. Yang paling kecil umur dia 8-9 bulan. Baru nak belajar menapak. Yang atas dia pula umur 2 tahun. Tengah-tengah semayang, Allahu Akbar. Dia pun rukuk, bangun rukuk. Anak 2 tahun pegang gunting depan mak dia. Macam ni. Agak-agak tuan-tuan boleh tenang semayang. Mesti tuan-tuan fikir, aku sujud dia tikam aku jadi Sayyidina Umar ni sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Nak khusyuk tu susah. Tapi tuan-tuan datang dekat rumah Allah. Alhamdulillah Allah Ta'ala campak sedikit. Walaupun tak berapa nak khusyuk, tapi dapat merasai khusyuk tu sekejap. Betul tak? Khusyuk tak tuan-tuan semayang maghrib tadi? Alhamdulillah. Saya ingat yang paling tak khusyuk tuan-tuan AJK Masjid. Contohlah AJK Surau. Allahu Akbar. Mana pula penceramah tak sampai lagi. Dia cari penceramah. Cakap-cakap lah. Duduk tirai pula nampak depan. Oh, yang pakai serban tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan ingat nak khusyuk senang? Susah tuan-tuan. Baik, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Allah Ta'ala kata, Nabi sebut ada 4 bulan haram, 3 dia duduk dekat. Pertama, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. 3 ni. Sebab itu Sayyidina Umar dia ambil kalender pertama Islam, dia ambil bulan Muharram. Sebab apa? Ada sebab. Ramai orang cadang dia, kita mulakan bulan Nabi lahir Rabiul Awal, tapi Sayyidina Umar tolak. Kita mulakanlah dengan bulan puasa, kita mulakan, tapi Sayyidina Umar kata, aku nak kita mula kalender hijrah, kalender Islam, kita mulakan pada bulan Muharram. Sebab apa? Sebagai permulaan semangat orang daripada menunaikan haji. Zulqaidah, persiapan manusia buat haji. Betul tak? Persiapan, masih sibuk. Zulhijjah, orang tengah buat haji. Muharram, orang telah selesai daripada menunaikan haji. Semangat tu diambil sebagai permulaan. Sebab itu, masuk saja tahun baru Islam, kita kena lebih semangat. Sebab apa? Mengambil semangat daripada orang pulang daripada tanah haram. Sebab itu tuan-tuan, orang balik umrah, orang balik haji dekat taman kita tuan-tuan, dekat padang temu, dia rasa aura dia lain macam tak? Aura dia lain macam. Dia kalau lagi seminggu nak balik tuan-tuan, dekat taman kita ni tuan-tuan, Allah, minyak atar dah bau dah. Oh, dia kata lain macam bau. Abang kau balik minggu depan. Oh, dia punya bau tu. Akak-akak baru balik haji, baru balik umrah lu, semangat tak? Rasa seronok tak? Seronok. Celak dekat Mekah tu, dia habis pakai. Oh. Tiap hari tidur pun pakai tuan-tuan. Tidur pula langsung lesit sana, lesit bangun-bangun tu dia hitam habis tuan-tuan. Nak ceritakan semangat orang balik umrah, balik haji tuan-tuan, dia pakai celak Allah, nak buka mata pun tak larat. Apa hal mata kat tipa? Baru balik umrah, nampak tuan-tuan. Ingat senang. Oh, sebulan dia pakai celak. Masuk bulan kedua sidai baju berkemban juga. Astaghfirullahalazim. Hilang celak tuan-tuan, benda lain pula tersilap. Itu pun masalah juga. Macam kita lah baru balik umrah, semangat tuan-tuan, semangat. Sebab itu Sayyidina Umar diambil sebagai Muharram, pemangkit semangat orang pulang daripada menunaikan haji. Dan 1 bulan kata Nabi dia duduk berasingan, dia duduk sebelum Syakban. Namanya bulan Rejab. Bulan ni istimewa. Sebab itu kita ada lagi 2 hari. Pengakhiran habis bulan Rejab, kita akan masuk bulan Syakban. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif, ada 5 malam doa yang mustajab. Ulama sebut. Yang pertama malam 1 Rejab. Kita dah masuk 28 je. Ustaz pun datang 28 Rejab. Patut ceramah sebelum Rejab. Baru dapat. Baru tahu malam 1 Rejab tu mustajab. Malam yang kedua, tak apa, jangan risau. Ada lagi 4 malam. Malam yang kedua, malam nisfu Syakban. Nisfu ni apa? Nisfu. Yang orang Taman Jaya, nisfu ni apa? Macam orang kandang, dia panggil half. Sini panggil apa? Cikgu? Separuh. Separuh. Kan? Orang kandang dia panggil half. Tuan-tuan pergi kandang, dia macam orang kandang dia panggil dinner, lunch. Ya? Tentang pandang temu dia tengah hari, sarap. Kan? Saya ceramah ni banyak tempat tuan-tuan. Minggu depan insya-Allah saya ke Sarawak. Semalam saya di Kelana Jaya di Kuala Lumpur. Habis ceramah tu. Habis ceramah baru dia tanya, Ustaz dah booster? Baru dia tanya. Sepatutnya di Selangor dia nak booster. Saya kata bukan booster, dos keempat. Aku dah ready lah. Kan? Kau cocok lah anak kau nak cocok. Kan? Yang betul booster kita lepas lah tuan-tuan.
Jadi tuan-tuan, belajar banyak-banyak bahasa. Bagus semua tuan-tuan. Rupanya merantau ni satu pengalaman yang cukup bagus. Sebab itu tuan-tuan, kalau ada duit lebih tuan-tuan, keluarlah daripada padang temu. Pergilah merayap, pergi ke mana. Saya pergi ke Kedah tuan-tuan, Allah. Orang Kedah dia kalau bercakap mulut dia besar. Tu orang Kedah. Ada orang Kedah sini. Assalamualaikum. Orang Kedah dia semua tak tahu. Siapa nama tak tahu. Dia tak tahu. Tuan-tuan pergi makan kat kedai, orang yang ambil order ni makan apa tak tahu. Dia tak tahu. Saya PKP dulu balik Kedah. Balik Kedah tuan-tuan, kawan saya dia sakit telinga. Bawa pergi klinik. Orang yang dekat kaunter ni sakit apa tak tahu. Dia tak tahu. Kawan saya orang Alostar, dia kata telinga ni jadi lagu mana pun tak tahu. Dia pun tak tahu. Pergi masuk jumpa doktor tu kata cuba abang mai jadi lagu mana tak tahu. Doktor pun tak tahu. Saya kata siapa yang tahu? Doktor kata tak tahu, dia yang tahu. Saya kata siapa yang tahu? Tak tahu, semua tak tahu. Ni orang Kedah. Orang Kedah dia sarapan pagi dia tak panggil breakfast macam kita tuan-tuan. Dia panggil nyeruk. Sungguh nyeruk. Kita nyeruk tu bersembunyi. Saya habis kuliah subuh dulu lah 4-5 tahun lepas. Turun masjid, imam ajak nyeruk. Tak terkejut beruk tuan-tuan. Turun dia tepuk, ustaz lepas ni ada pergi mana? Saya kata tak tahu nak pergi mana. Kita pergi nyeruk ustaz. Saya dah terdiam. Kita orang kandang nyeruk tu bersembunyi. Saya pun tengok muka dia. Kita pun bela-bela. Saya tanya dia nak nyeruk di mana. Dia boleh tunjuk depan-depan tu pun boleh. Dia tunjuk parking kereta belakang tu pasu bunga. Dia belakang tu kedai. Saya pun tengok pasu bunga, takkan kat situ kot. Saya tengok dekat pasu bunga tu, dekat parking kereta tu ada 3 pasu bunga. Saya kata selamat ke dia duduk di sini. Lepas tu saya tanya imam tu siapa nak mula. Imam tu tanya saya, hang nak mula apa? Bukan imam ajak menyorok pagi tadi. Dia kata menyorok apa kejadian. Dia kata, rupanya orang Kedah nyorok tu bersembunyi, mana kita tahu. Jelajah tuan-tuan, pergi jelajah. Pergi jelajah. Tuan-tuan ada duit lebih, sempena dengan Isra' Mi'raj, semangat ni, tuan-tuan jangan saja dengar pasal Palestin. Tuan-tuan jangan hanya dengar pasal Baitul Maqdis. Tuan-tuan cari duit, kumpul duit, tuan-tuan pergi ke sana. Tengok suasana dekat sana. Sebab itu Nabi kata, sebelum pergi mana-mana, 3 tempat jangan kamu lupa. Mekah, Madinah, Palestin ataupun Masjid Al-Aqsa. 3 tempat ni pergi. Kita 3 tak pergi lagi. Sibuk pos dekat Jepun, dekat Korea, Abu Dhabi, semua dah pergi. Tapi kita pergilah Mekah. Tuan-tuan dah ada pengalaman pergi Mekah, Madinah. Jom kita cari buat pergi ke Baitul Maqdis. Tuan-tuan pergi. Tuan-tuan akan masuk melalui, ada yang masuk melalui Jordan. Saya selalu melalui Jordan lah. Masuk melalui Jordan, kita akan lalu satu kota yang tertua di dunia. Lebih kurang 10,000 tahun lebih, kota Jericho. Lalu dekat situ transit sampai dekat border, dia tulis dekat itu State of Israel. Maknanya Palestin adalah negara yang telah dideklar sebagai jahatnya Yahudi laknatullah. Dia tak kata State of Palestine. Dia tulis dekat situ State of Israel. Sebab itu dekat border dia tulis Israel. Dia tak tulis Palestin. Nak masuk situ bukan senang. Hanya insan-insan yang terpilih macam saya. Semua nak masuk situ. Tapi nak katakan kelebihan yang saya ada tuan-tuan, bukan kelebihan lah, nasib baik. Sebab yang buat rombongan, kalau pergi 40 orang, 5 orang je dapat masuk. 35 orang, dia orang sekat dekat sepadan. Saja-saja tak ada bagi. Grup saya 80 orang, yang masuk 6 orang. Saya salah seorang. Nama saya Muhammad Fakhrul Islam. Sampai dekat border tu, yang Israel punya staff dekat situ, dia tengok Muhammad, dia tunjuk kat kawan. Islam, ada lagi Muhammad Islam. Nama kita Muhammad Fakhrul Islam. Dia ambil kita punya pasport, dia kata you wait here. Duduk dekat situ. Rupanya dekat sana pun cakap Melaka tuan-tuan, cakap kandang. You wait here. Saya kata yes, right. Saya pun duduk ada sebelah tu orang Terengganu. Orang Terengganu dia kata ustaz, tak payah tunggu ustaz. Kawin dia tunggu ustaz 4 jam dah. Tak dapat masuk. Saya kata abang nak balik. Dia kata balik dah. Nak balik dah ni. Kawan-kawan semua balik habis dah. 4 jam dia tahan. Dia kata nama ustaz, ada Muhammad, ada Islam, silap-silap 12 jam. Wah, saya kata tak kanggut. Dia kata sungguh lah. Sebelum saya 8 jam kena. Dia tak masuk, dia balik. Saya pun dengar dia kata, saya pun bangun pergi dekat kaunter. Saya kata where's my passport? Dia kata you wait here.
Duduk. Saya pun bangun 8 minit, saya kata, where's my passport? You wait here, you wait here, you wait here. Lah berapa kali tuan-tuan, dia ambil passport, dia campak. Masuk engkau, dia kata. Masuk lah, dapat masuk. Tuan-tuan tengok suasana dekat Masjid Palestin, Masjid Al-Aqsa, tuan-tuan, Allah. Mekah, Madinah, ramai tak orang? Ramai tak orang? Ramai. Kata ribu, tuan-tuan lewat sedikit, tuan-tuan semayang kat belakang. Betul tak? Tapi Masjid Al-Aqsa sebiji macam surah At-Taqwa, tuan-tuan. 2-3 saf. Tapi saf dia panjang lah. Saya tanya dengan imam satu Masjid Al-Aqsa, kenapa dia orang tak datang semayang? Dia kata, bukan kita orang tak nak datang. Siapa dia perasan, Yahudi, yang Israel, polis perasan ni, muka ahli qaryah yang setiap hari solat 5 waktu sehari semalam, dia akan sampai notis dekat rumah mereka akan dibom. Tuan-tuan boleh bayang? Ancaman yang begitu dahsyat. Hebat tuan-tuan. Tapi jiwa anak-anak Palestin dengan Quran, very champion. Allah, anak panjat pokok, mak duduk bawah pegang Quran, anak panjat pokok baca surah Al-Baqarah, mak duduk bawah tasmik bacaan anak. Sini dah. Main bola depan Masjid Al-Aqsa, sepak bola. Yang kawan sepak bola, budak 10-11 tahun, tasmik surah Ar-Rahman. Tu dia sepak bola kat kawan tu. Sepak pum, bismillahirrahmanirrahim sampai kat kawan. Kawan dia sepak. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Hebat tuan-tuan. Jiwa mereka hebatnya dengan Al-Quran. Tuan-tuan pergi ke sana. Mana yang meramaikan Masjid Al-Aqsa? Kebanyakannya pelancong. Sebab itu tuan-tuan ada rezeki lebih, ziarahlah pergi ke Masjid Al-Aqsa. Dia orang takkan kacau Masjid Al-Aqsa tuan-tuan. Baitul Maqdis dia takkan bom, takkan kacau. Yang dia kacau adalah Gaza. Gaza ni 100% Islam. Tapi kalau dekat Baitul Maqdis, dia ada 3 agama. Islam, Yahudi, Kristian. Dia takkan bom sesuka hati sebab dalam kelompok mereka pun ada Yahudi, ada Kristian. Dia takkan kacau di situ. Tuan-tuan pergilah, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kena pergi ke sana? Yang pertama, sebab dia adalah kiblat pertama umat Islam. Itulah Masjid Al-Aqsa. Yang kedua, dia adalah tempat pertembungan di antara 2 alam. Alam nyata dan alam gaib. Sebab itu, bila Nabi sampai Masjid Al-Aqsa, Nabi Allah Ta'ala tiupkan roh para Nabi, para Rasul yang lain. Nabi bertemu sesama mereka dan meraihkan kehadiran baginda junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Bila? Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang ketiga, kerana Palestin adalah bumi Anbiya. Yang keempat, kerana apa? Kerana Palestin mempunyai satu tanah yang begitu subur, yang menjadi rebutan kepada kuasa barat, antaranya Israel laknatullah. Dia ni merebut negara Palestin. Sebab apa? Negara Palestin mempunyai tanaman yang cukup subur. Dia kalau ada buah-buahan, sayur semua grade A, besar-besarnya buah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia ada satu tanah yang diberkati dan cukup subur. Tuan-tuan pergilah ke sana. Banyak sejarah-sejarah. Tuan-tuan tengok Ashabul Kahfi, tuan-tuan tengok kubur makam Nabi Syuaib, makam Nabi Yusha, macam-macam dekat Jordan, Palestin. Tuan-tuan pergilah ziarah. Mudah-mudahan tuan-tuan, saya doakan tuan-tuan akan sampai di sana satu hari nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, yang kedua, malam nisfu Syaban yang diberkati. Nisfu ni apa nisfu? Tak habis lagi. Half tadi lah, separuh. Mana 15 Syaban. Cukup mustajab kata ulama. Kalau Ahmad nisfu? Ahmad nisfu. Malam yang ketiga, malam hari raya Aidul Fitri, mustajab. Cukup mustajab. Tuan-tuan malam raya gantung lampu, kelip-kelip sampai jatuh tangga, berperang dengan cucu. Cucu daripada bandar, daripada KL, bapak dia, anak kita lah. Anak kita belikan dia mercun yang tembak-tembak tanda kelip. Oh, dia main dengan cucu. Lah, tok dia panjat bumbung tuan-tuan, cucu dia suluh pada bawah. Tok dia pula pakai kain, elok tuan-tuan. Pergi tuan-tuan. Allah tuan-tuan, berkecai kat atas. Ni tuan-tuan, kita malam raya lah mustajab doa. Malam yang keempat, malam hari raya Aidul Adha. Malam yang kelima, kata ulama, setiap malam Jumaat adalah mustajab. Kita minta mengadu dengan Allah. Sebab itu ulama dia faham. Orang kita ni malas. Lalu dia susunkan program pada malam Jumaat. Tu yang adanya malam baca Yasin kat Masjid Surau.
Tuan-tuan jangan bergaduh. Mana Nabi tak suruh? Memang Nabi tak suruh, tak ada dalil. Daripada kita yang mempertikaikan amalan, dia tak buat apa-apa, rugi ke tidak? Rugi. Buatlah baca Yasin. Tuan-tuan tak nak baca Yasin, tuan-tuan baca Suratul Kahfi. Tuan-tuan tak nak baca Suratul Kahfi, tuan-tuan zikir. Buat apa saja bentuk aktiviti pada malam Jumaat. Sebab dia termasuk di antara malam yang diperkenankan mustajabnya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu istimewa bulan Rejab. Yang ketiga, apa dia keistimewaan Rejab ni tuan-tuan? Yang kita dah sampai penghujung dah, tapi kita boleh manfaatkan. Apa dia tuan-tuan? Apa dia? Bulan Rejab, kata Ibnu Abbas dalam hadis riwayat Imam At-Tabari, dia kata apa? Bulan Rejab, bulan haram, 4 bulan ni, dan Rejab sekarang ini, dia termasuk di antara bulan yang bila kita buat amal kebaikan apa sahaja, pahala dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak dapat pada bulan-bulan yang lain. Bulan haram saja. Kecuali Ramadan tadi itulah. Kecuali Ramadan. Ramadan dia special case. Hebat tuan-tuan. Tapi kata Ibnu Abbas, siapa yang melakukan maksiat, siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, dendam, berperang, bergaduh, apa semua, dosa-dosa itu kata Ibnu Abbas pun akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Saya ingat saya pernah baca satu hadis tuan-tuan. Kan kita pernah kata kan, tuan-tuan, apa guna kita semayang, kita puasa, kita zakat, tapi dalam keadaan kita tidak menjaga hubungan sesama manusia. Betul tak? Sebab itu dalam hadis disebutkan apa? Satu hari Nabi duduk dengan sahabat. Tuan-tuan pernah dengar hadis ni? Nabi tanya sahabat, "Atadaruna mal muflis?" Kamu tahu tak siapa dia orang yang muflis? Pernah dengar hadis ni? Sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man lam dirham wala mata'." Kata sahabat, "Ya Rasulullah, kamu tanya kami siapa orang muflis?" Kami jawab, orang muflis orang yang tak ada duit, orang yang tak ada harta benda. Kemudian Nabi SAW menjawab, "Al-muflisu min ummati ya'ti yawmal qiyamati bis-salah wa siyam wa zakah." Nabi kata orang yang muflis daripada kalangan umatku di hari kiamat nanti, dia datang dalam keadaan dia bawa pahala semayang, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala zakat, tapi dalam masa yang sama, dia sakiti hati orang. Dia buruk sangka dengan orang. Dia fitnah satu orang. Dia makan harta satu orang secara yang zalim. Kemudian dia pernah pukul satu orang. Dia pernah bunuh satu orang. Kata Nabi, segala amal kebaikan diberikan kepada orang tersebut sehingga habis. Sehingga kan amal kebaikannya habis. Kata Nabi, kejahatan orang tersebut pula akan ditimpulkan oleh Allah ke atas badannya. Kemudian kata Nabi SAW, "Thumma turiha finnar." Dia ini akan dilemparkan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Tuan-tuan, kita tak nak kita semayang, tuan-tuan, pengakhirannya pahala kita muflis. Puasa beria-ria Allah, tak sahur pun Allah. Lembik, na'uzubillah. Selalu tengok orang tak sahur dia tuan-tuan, kebanyakan orang lelaki. Bab lembik dia nombor satu orang lelaki. Sebab itu akak-akak, ada beberapa perkara yang kita tak boleh tegur suami. Yang pertama tuan-tuan, ketika suami lapar, tu tuan-tuan jangan menyakat, jangan bergurau, jangan apa. Dia naik angin satu macam. Betul. Betul tuan-tuan, betul tak orang lelaki. Dia lapar ni tuan-tuan, akak-akak jangan buat lebih kurang. Dah tahu waktu dia makan, siapkan makan. Betul ya? Balik kerja penat, lauk satu pun tak ada. Angin tuan-tuan. Tu dia lepak kedai siam. Sebab itu orang siam dia panggil kita abang. Makan gapo be Allah. Kadang-kadang umur dah 82 dia panggil abang lagi, seronok tuan-tuan. Minum gapo be. Abang. Dia cerita kan abang 82 tu. Seronok. Kita di rumah isteri tak layan macam tu. Betul tuan-tuan? Tak layan. Ni awak masak apa ni? Masak lauk biasa lah. Lauk pun tak beli. Tu buka peti ais. Binatang apa yang ada? Tu tuan-tuan. Suami pun stres. Yang abang pun tahu suruh masak. Binatang haram pun tak beli kat dalam peti ais tu. Belilah. Kan barulah isteri seronok masak. Betul tak ibu kan? Jadi saya pesan pada tuan-tuan. Bulan puasa ni kita sama-sama puasa. Isteri puasa, suami puasa. Apa yang isteri hidang, makan saja tanpa komplain. Saya backup akak-akak juga. Setuju tak? Setuju. 7 jenis lauk dia masak. Allah. Yang dia minta sambal belacan juga tu.
Abang tak buka ke bang? Cabai aku mana cabai? Kawan baru beli kedah, cabai. Abang, semua lauk dah ada bang, saya masak. Saya letih bang, saya masak seorang. Aku bukan suruh melalak, aku tanya cabai. Pergi ke dapur kakak, dia melatak menunggu elok. Kita lau nak buka, seteguk air, tumbuk cabai. Agak-agak tumbuk cabai, nampak cabai? Dia tak nampak cabai. Dia nampak muka orang tua tu. Tumbuk bukan cabai, cibainya orang tua. Ni kita ni tuan-tuan, syukur. Isteri masak apa? Syukurlah. Kan? Syukur. Itulah kemudahan yang Allah Ta'ala bagi dalam hidup kita. Syukur dengan nikmat. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, jom kita rebut malam-malam yang ada, iaitulah dipanggil sebagai malam yang mustajab doa. Sehingga Isra' Mi'raj ni tuan-tuan dengar start daripada tuan-tuan kecil lagi. Sampai umur kita hari ini, kita dengar peristiwa Isra' wal Mi'raj. Tapi apakah perubahan daripada Isra' wal Mi'raj itu yang tuan-tuan hayati dan ambil pengajaran hikmah dan pengiktibaran setiap tahun? Kita tahulah, Nabi daripada Mekah, Nabi sampai Masjid Al-Aqsa. Kemudian Nabi naik Mi'raj. Sampai langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sampai Sidratul Muntaha, berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tahu dah apa yang Nabi dapat. Nabi dapat apa? Nabi dapat solat. Semua jawab betul. Kalau saya bagi soalan dekat tuan-tuan, soalan objektif, tuan-tuan, semayang, puasa, zakat, zikir. Nabi dapat apa? Semua jawab betul. Semua boleh balik awal. Betul tak? Berapa dapat dia dapat? Nabi dapat berapa waktu? 50. Tak ada kata dalam 2,5 kok. Tak ada. Semua jawab betul. Tapi yang kita nak cerita bukan peristiwa Nabi dapat semayang tu. Dalam proses ketika Nabi nak berbicara dengan Allah, pada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah ke Sidratul Muntaha, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ banyak perjalanan dan ibrah yang kita boleh ambil. Kita ambil 3 benda sajalah malam ni. Masa pun tak banyak. Kita kuliah sampai ke berapa Ustaz? 12. Saya okey duduk atas kursi ni. Kan? Okey, insya-Allah lah. Kalau kita nak berhenti, kita berhentilah tuan-tuan. InsyaAllah. Dalam saya tuan-tuan, dia orang kuliah maghrib sampai pukul 9 di Kelana Jaya, Selangor semalam. Saya pergi tekan sampai 9.40. Tak sedar. Jemaah tu tengok asal mata besar, kejap kecil. Kejap kecil, kejap besar. Yang perempuan kaki bersilang ke bawah, dia ni atas kaki bersilang ke bawah. Rupanya dah 9.30 tuan-tuan. Jadi insya-Allah ni tak lama lah malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan. Tuan-tuan, dalam riwayat jelas Allah Ta'ala kata Subhana. Tuan-tuan tengok dalam surah Isra', ayat pertama dalam suratul Isra'. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal Masjid Al-Aqsa. 2 tempat Allah Ta'ala bawa Nabi pergi. Daripada Masjidil Haram kat mana? Mekah, sampai Masjid Al-Aqsa dekat mana? Palestin. Ada pendapat yang kata dalam perjalanan Jibril bawa Nabi singgah ke Kufah. Riwayat tu tak betul dan tak tepat. Sebab apa? Sebab Kufah waktu tu tak ada masjid. Yang ada masjid waktu tu dekat Baitul Maqdis. Ada yang kata Jibril bawa Nabi sampai ke kota Madian. Tak tepat. Ada yang kata singgah perjalanan sampai dekat Baitul Lahab, tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Pun tak tepat. Yang tepat, minal masjidil harami ilal masjid al-aqsa. Kenapa Masjid Al-Aqsa? Sebab tadi Masjid Al-Aqsa ada 4 tadi tu. Sebab pertembungan di antara 2 alam. Betul? Itulah kiblat pertama umat Islam. Boleh tak Allah Ta'ala buat? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjid Shah Alam. Boleh? Tapi kenapa Allah Ta'ala tak buat? Shah Alam tak ada kaitan dengan sirah. Tak ada. Sebab itu, sampai Masjid Al-Aqsa. Sebelum Nabi dibawa berjalan, dengar ni. Itu menjawab satu persoalan. Logik ke Nabi pergi ke sana? Pernah tak kita terfikir benda tu? 1,250 kilometer daripada Padang Temu sampai ke Danau, contoh.
Tahu Danok kat mana? Abang Danok kat mana? Siap, Kedah. Orang yang pernah sampai dia tahu. Danok tahu apa? Ada madrasah tahfiz? Pusat permintaan Islam terbesar? Ya. Danok adalah pusat pelacuran kedua terbesar di Thailand. Sebab itu akak-akak kena hati-hati. Kalau suami kata nak ikut jemaah tabligh pergi ke Danok, bohong. Ada kes. Dia kata akak datang seorang ke? Alhamdulillah lah ustaz seorang. Suami akak pergi berjihad. Jihad kat mana kak? Dia baru nak berjinak dengan jemaah tabligh. Katanya tak tahulah dia kenal kat mana. Ke mana pula perginya? Tak tahulah, kata berdakwah ke Danok. Bohong tuan-tuan. Danok dia pun tak tahu Danok kat mana. Danok ni tuan-tuan, Bukit Kayu Hitam, sepadan tu Danok. Orang sana panggil Sador. Sampai di sana, sepadan, tuan-tuan patah balik dekat Padang Temu. Tuan-tuan pergi balik ke sana 1250 km. Boleh? Daripada Melaka sampai ke Kedah 440 km. Patah balik jadi 880 km. Pergi balik tambah lagi 400 km, 1200 lebih. Maknanya Mekah pergi ke Masjid Al-Aqsa 1250 km. Zaman tu tak ada kereta, zaman tu tak ada bas, zaman tu tak ada motor, tapi Nabi pergi menaiki satu kenderaan yang paling canggih. Kalaulah dikatakan memakai kenderaan yang mewah waktu zaman Nabi, apa dia kenderaan yang mewah pada zaman Nabi? Unta. Unta berbulu emas tu kenderaan yang mewah-mewah tu. Itu geng-geng Belfire Alphard tu. Mana selesa dia duduk, mewah. Jadi tuan-tuan, kalau naik unta daripada tempat Nabi, Masjidil Haram sampai Masjid Al-Aqsa, sebulan pergi, sebulan balik. Nabi naik langit pertama, pergi langit kedua. Nabi kata 500 tahun perjalanan, ada 7 lapisan langit. 3,500 tahun perjalanan. Tambah 2 bulan pergi, 2 balik. Barulah Nabi balik dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi Allah Ta'ala kata, Subhana. Kalimah pertama, Allah Ta'ala kata apa? Maha suci Allah, maha hebat Allah, maha agung Allah. Jawab persoalan manusia. Sebab Allah punya kuasa. Dan Allah Ta'ala kata, Lailam Subhanalladzi asra, memperjalankan. Jawab satu persoalan, maknanya Nabi tidak berjalan sendiri. Allah Ta'ala gunakan memperjalankan. Maknanya Isra wal Mi'raj, Nabi dibawa berjalan. Sampai tak bila Nabi dibawa berjalan? Sampai lah. Macam kita lah. Kan? Saya semalam pergi ke KL. Daripada Kandang, saya pergi ke KL. Sampai dekat KL, beg saya nak cek apa kad bank, tengok ada semut. Semut dalam beg. Saya tengok semut dalam beg saya, ada siku tu. Memang saya nampak semut tu, muka dia macam muka orang Kandang. Sebab saya kenal semut Kandang, semut Selangor, semut Kedah. Oh, ini semut Kandang ni. Dia ikut saya. Dia nak keluar, saya kata nanti dulu. Saya tutup balik zip, saya kata kejap lagi aku balik Kandang, aku lepas dengan kau. Malam tadi sampai tuan-tuan, buka zip, dia keluar. Rupanya tak, bila dia duduk dalam beg saya pun tak tahu lah. Tak tahu, mungkin pagi tadi, mungkin pagi semalam, mungkin tengah hari. Tak apalah. Rupanya tuan-tuan, yang ikut saya tu bapak semua. Rupanya dia ni ada keluarga tuan-tuan. Anak 3 orang, saya tahu. Bini dia 2. Tapi yang tua tu dah matilah, kena pijak apa, tak perasan. Tinggal bini yang muda tu lah. Rupanya bini dia, Allah, dia baru kahwin. Rupanya tuan-tuan, dia buat report siap. Dia buat report laki dia hilang 3 jam cari tak jumpa. Rupanya semut jantan ni balik rumah tengok bini dia tengah menangis tuan-tuan. Allah, mana laki aku? Balik tengok laki dia. Allah, abang pergi mana? Semut jantan kata, abang pergi KL. KL tu kat mana pula? Kita duduk Kandang ni. Wah, KL tu abang tengok tu, dia menara bertegak 2 tu dengan ramainya orang sosok kat jalan, hujan tak berhenti. Semut tu ikut logik, kalau dia pergi sendiri, dia sampai tidak? Dia tak sampai. Tapi siapa yang bawa dia? Saya bawa. Dia naik apa? Dia naik beg tadi tu. Nabi, dia tak pergi sendiri.
Kalau Nabi pergi sendiri, boleh dikatakan tak logik. Tapi Allah Ta'ala kata, memperjalankan. Maknanya Nabi dibawa berjalan. Nabi dengan apa? Buraq. Sebab itu rupanya binatang tunggangan ahli syurga namanya buraq. Tuan-tuan, Nabi orang pertama yang bergelar manusia dapat menaiki buraq. Kita kalau masuk syurga, binatang tunggangan kenderaan kita namanya buraq. Rupanya buraq tu banyak dalam syurga. Tuan-tuan nak naik buraq nak? Nak naik buraq ke tidak? Mati dulu. Betul. Sebab syarat nak masuk syurga kena mati dulu. Tuan-tuan tak nak mati, tak boleh naik buraq. Mati dulu, baru boleh masuk syurga. Nah, binatang kita dalam syurga. Ya Allah, nak pergi tengok mak aku, ya Allah. Besarnya syurga engkau. Buraq bawa tuan-tuan. Pergi jumpa mak kita dalam syurga. Ya Allah, manalah laki aku. Udah masuk syurga ke tidak orang tua tu? Allah Ta'ala kata dia masuk. Itu pun ada orang tolak dia pada depan tu, dia tolak masuk di dalam tu. Ya Allah, kat mana laki aku? Ya Allah, buraq bawa tuan-tuan. Ya Allah, nak tengok anak aku, ya Allah. Ada tak dia dalam syurga? Buraq bawa tuan-tuan. Allah, tu kenderaan kita. Tuan-tuan, jiran sebelah rumah dia duduk dalam syurga, tuan-tuan tak akan berjumpa luasnya syurga. Syurga ni saja ada 7 tingkat. Syurga yang paling tinggi nama tu Jannatul Firdaus. Itu tempat para nabi, para rasul semua duduk kat situ. Semua duduk kat situ. Tuan-tuan, kita dapat masuk syurga, kita minta dengan Allah. Syurga yang rendah pun okey, yang penting masuk syurga. Sahabat Nabi dia minta, ya Rasulullah, sekiranya kamu masuk syurga dan aku ditakdirkan masuk syurga, aku sedih ya Rasulullah. Nabi kata, pasal apa? Kau masuk syurga, sudah pastilah kau ditempatkan oleh Allah syurga yang paling tinggi. Aku kalau masuk syurga paling rendah. Bagaimana kita nak bertemu juga dalam syurga? Sahabat punya sayang Nabi, bukan di dunia dia nak tengok Nabi. Dalam syurga pun cita-cita dia nak tengok Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ni tuan-tuan. Nabi Jibril datang, ada yang kata melalui bumbung. Kemudian digerakkan Nabi, dibedahkan dada Nabi dalam keadaan sedar. Maknanya ada bius ke tidak? Tak ada. Dalam hadis Nabi diceritakan, dibelahkan dada Nabi, kata ulama, start daripada bawah kerongkong sampai dekat bawah pusat. Dibelahkan dada Nabi, dibersihkan hati Nabi sebersih-bersihnya sebelum dibawa berbicara dengan Allah. Apa kita boleh ambil hinggabah dia tuan-tuan? Sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, benda paling penting sekali namanya bersihkan hati kita sebelum menghadap Allah. Apa saja kita buat, tuan-tuan nak sedekah, bersihkan hati ni. Buang sifat riak, buang sifat ujub, buang sifat takbur. Caranya bagaimana? Pertama, kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Buangkanlah sifat sombong apabila aku melakukan sedekah ni, ya Allah. Bila orang sedekah dalam keadaan dia bongkak dan sombong, berbangga-bangga, maka tidak ada apa erti sedekah yang dia bagi pada jalan Allah. Sedangkan Allah Ta'ala kata, Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala kata, umpama sekali dia sedekah satu perkara, umpama satu biji benih akan tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai itu ada 100 biji benih. Maknanya sekali dia sedekah, tuan-tuan bagi RM1, di sisi Allah bukan RM1, di sisi Allah 700 kali ganda pahala tuan-tuan. Allah, hebat. Tapi kalau sedekah dalam keadaan sombong dengan Allah, terhapus semua pahala kita. Rugi tak? Rugi. Sebab itu sebelum kita buat amal ibadah, jom kita bersihkan hati kita. Lalu ulama tasawuf disusun obat hati. Ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Baca Quran mesti dengan makna. Selama ni kita baca Quran, yang penting khatam. Akak dah khatam? Aku dah 18 kali khatam.
Faham ke tidak? Yang penting khatam dia kata. Apa guna kita baca Quran tapi tak faham? Macam kita letak ayat Quran kat dalam rumah lah. Betul tak? Ayat 1000 dinar. Depan pintu. Terpampang besar tuan-tuan. 1000 dinar. Pergi kita ziarah. Allah cantiknya Kak. Oi, ayat apa ni? Hei, Ustaz tak tahu ke? Ni ayat 1000 dinar ni. Oh, ya ke Kak? Bagus kok. Allah Ustaz, akak meniaga dah 18 tahun. Alhamdulillah, rezeki murah. Ayat tu cerita apa? Tu yang akak heran tu. Allah. Dia sekadar dia letak, dia tak faham. Tak guna. Macam tuan-tuan gantung ayat kursi depan pintu. Yang dia fikir nak bagi setan tak masuk rumah. Betul tak? Tu mindset orang kita. Dia kata, abang gantung ayat kursi. Allah Ustaz, kita ayat kursi gelok, kita gantung depan pintu Ustaz. Setan tak masuk rumah. Anak dia tak semayang, dia tak perasan. Setan masuk ikut pintu, dia perasan. Tuan-tuan berbayang. Setan masuk ikut pintu, dia perasan. Macam saya pergi ceramah dekat Johor, tuan-tuan. Habislah kita Ustaz. Lepas ceramah ni, dia orang ajak makan. Dia topuk meja tu, gangkok cawan, boom, jatuh. Saya kata, apa ni balong? Habislah kita Ustaz, tak boleh pergi Masjid Al-Aqsa. Yahudi dah jaga, habis. Dia sibuk nak pergi Yahudi jaga masjid tu. Masjid kampung dia, Yahudi tak jaga, dia tak sampai. Tu orang kita punya masalah. Yahudi tak jaga surau kita, dia tak sampai. Dia sibuk cerita Yahudi jaga kat Masjid Al-Aqsa. Ni tuan-tuan. Ayat Quran, kita kena tahu makna. Baru dia rasa seronok. Aura dia lain macam. Betul tak? Tuan-tuan semayang kat Mekah, walaupun tuan-tuan tak tahu makna, Imam Mekah bila dia bawa semayang, mesti menangis. Betul tak? Nangis dia. Idhabu ila Fir'aun. Kita menangis, Allah. Ayat tu cerita pasal Fir'aun. Tapi dia menangis. Arab tu berheran. Pahal pula orang tua ni kata. Ayat tu cerita pasal Fir'aun. Kadang-kadang itulah orang kita, tuan-tuan, Allah. Kita tak ada nak cara kita nak mengkaji ilmu. Kan? Kadang-kadang kita perhabis duit, kadang-kadang rugi macam tu je. 12,000 pergi ikut trip, pergi ke Mesir. Kerja je seronok nak tengok Firaun. Contohlah. Ustaz, Firaun mana? Tak nampak pun. Ustaz dengan sahabat makcik, lepas Zuhur kita makan dulu, kan kita tengok Firaun. Lepas habis makan, Ustaz tu tengok, makcik nampak dah kubur yang panjang. Itulah kubur Firaun. Oh, yang tu ke? Al-Fatihah. Alhamdulillah. Al-Fatihah ke Firaun tu? Ni orang jenis tak ada ilmu ni masalah juga, tuan-tuan. Dia Fatihah ke Firaun tu? Al-Fatihah tu. 15 orang. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Firaun duduk dalam makam senyum. Baru dia tahu. Ni orang kita masalah, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, kita buat mesti kena dengan tempat dan cara. Betul tak? Baik. Baca Quran dengan makna. Yang kedua, zikir malam perbanyakkan. Sebab itu ulama-ulama dia susun zikir malam. Bulan Rejab, bulan yang antara bulan terbaik untuk zikir. Sebab apa? Sebab ibadah-ibadah dilipat kali gandakan oleh Allah. Tapi tuan-tuan pernah dengar tak? Istighfar Rejab. Pernah dengar hadis tu? Hadis tu tak sahih. Walaupun dia ceritakan tentang kebaikan. Tetapi amalan-amalan tertentu, kalau tuan-tuan jumpa sahaja hadis yang menceritakan amalan-amalan tertentu dan fadilat amalan tertentu dalam bulan tertentu, semua tak sahih, palsu semua. Nanti kena hati-hati. Tuan-tuan nak forwardkan WhatsApp ke apa, tuan-tuan kena tengok dulu. Siapa yang memberitahu masuknya bulan Rejab akan terselamatlah keturunannya daripada... Ada pernah dengar? Mesti berantai. Siapa yang solat Jumaat hari pertama di dalam bulan Rejab, maka akan diampunkan 80 tahun dosanya. Oi, senangnya nak ampun dosa. Ni tuan-tuan. Maknanya semuanya palsu. Tapi istighfar dalam bulan Rejab termasuk bulan haram, maka dinilai ganda pahala oleh Allah. Nilai ganda oleh Allah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Kawan dengan orang baik. Kawan dengan orang soleh. Kita kawan ni ramai. Tapi nak cari orang yang soleh tak ramai. Tapi kalau jumpa dia, tuan-tuan, pegang dia, jaga dia,
hubungkan silaturahim dengan dia. Jangan berpecah belah. Walaupun kadang-kadang dia kata kepada kita, tapi perkataannya itu benar dan betul, menegur kesalahan kita, itulah sahabat kita. Qulil haqq walau kana murran. Berkata benar walaupun benda itu pahit. Sebab itu kawan kita, dia akan bagi tahu kalau kita ada kekurangan, dia bagi tahu. Kalau kawan yang sentiasa puji kita, kata ulama tu, kena hati-hati. Man, sajalah minta pendapat. Kau rasa aku macam mana? Engkau, aku tengok Allah, tak ada langsung masalah. Bagus pun derma, bagus, baik. Keturunan kau Allahu Akbar, memang bagus. Tak adalah apa. Hati-hati. Satu masa dia boleh ambil kesempatan dengan kebaikan kita. Man, sepanjang kita kawan lah Man ya. Tak maaf lah, cakap sini habis sini lah. Ada tak benda yang kadang-kadang tak seronok kalau orang lain tengok tentang aku? Dia kata, Din macam ni lah Din, cakap sini habis sini. Tapi dia cerita ke orang. Itu masalah orang kita. Dia cakap situ habis situ, cakap kat orang pun cakap situ habis situ juga. Lala tak berhabis kat situ. Macam ni lah Man, Din, macam ni lah. Kita kawan lama dah. Daripada kecil kita kawan sampai anak-anak kita pun kawan sekali. Kita pun keluarga dah, family pun dah macam keluarga. Kau tak ada masalah Man. Tapi satulah Din, kau ni selalu marah bini depan orang. Contoh. Betul tak? Contoh. Tu kawan yang bagus. Aku bukan cakap apa Din, kesian bini kau. Tengah-ngangau kena marah kat kedai. Nak buat macam mana? Aku pun tak tahulah kadang-kadang. Itulah Man, kadang-kadang kita benda ni kena kawal lah. Tak baik, macam tak elok lah kita marah bini depan. Contoh, benda tu kalau dia tegur kawan baik kita. Bagus dia tuan-tuan. Untuk memperbetulkan apa yang tak betul ada pada diri kita. Tu kata ulama. Yang kelima, berapa dong? Yang ke bawah? Yang kelima. Yang ketiga. Baru ketiga. Yang pertama, baca Quran dengan makna. Yang kedua, zikir malam berbanyaklah. Yang ketiga, kumpul dengan orang saleh. Yang keempat, banyakkan diri kita ini berpuasa. Jom, kita ambil sempena bulan Rejab, kita start puasa. Saya pernah sebut pada tuan-tuan, sebaik-baik puasa, puasa Nabi yang datang hari itu. Sebaik-baik puasa, puasa Nabi apa? Nabi Daud. Nabi Daud puasa macam mana? Sehari puasa, esok berbuka. Hari ni puasa, esok berbuka. Hari ni puasa, esok berbuka. Kalau tuan-tuan boleh buat, memang champion lah. Try lah buat. Esok puasa, Jumaat berbuka. Sabtu puasa, Ahad berbuka. Isnin puasa, Rabu berbuka. Try buat. Tapi kalau bulan Ramadan tu, tuan-tuan jangan selang-selang. Itu memang sebulan penuh dah. Baik, mak tak puasa ke? Puasa kedua. Nabi Daud AS. Habis tuan-tuan, bungkus balik awal kita. Ramadan kena puasa penuh. Tapi nak buat tu susah. Termasuk yang bercakap ni. Tapi kawan kandang, orang pandang temu dia lebih kurang je. Hari ni puasa, esok berbuka. Esok berbuka, esok juga berbuka. Esok lagi berbuka, terlupa puasa. Itu pun masalah juga. Nak istiqamah ni susah. 2 hari, 3 hari gagah lah. Betul tak? Gagah lagi. Dengan kenduri, dengan banyak pula. Orang kita bab makan ni champion. Kenduri makan, sunat makan. Betul tak? Kenduri arwah makan, yang tak arwah makan, anak sambung belajar. Kenduri saja tuan-tuan. Tu orang kita. Jadi nak tahan tu susah. Jadi jom, cuba kita ambil bulan-bulan yang terbaik untuk kita amalkan berpuasa. Boleh? Amalkan berpuasa. Bulan Rejab is the best. Dan Nabi dalam hadis yang sahih, kata Usamah bin Zaid, dia tanya Nabi, Ya Rasulullah, aku tak pernah tengok hari yang paling banyak kamu berpuasa melainkan bulan Syakban. Nabi kata bulan Syakban segala amal kebaikan diangkat terus kepada Rabbul Alamin. Dan kata Nabi, aku cukup suka bila Allah Ta'ala angkat amalanku dalam keadaan aku berpuasa pada Allah. Maknanya Nabi paling banyak berpuasa selepas Ramadan bulan Syakban. Kata Nabi, bulan Syakban bulan yang manusia leka dan lalai. Hadis sahih. Kita leka bulan Syakban sebab kita fikir bulan depan tu Ramadan kita baru nak puasa. Betul tak? Kita baru nak semayang. Sebab itu tuan-tuan kena praktis bermula bulan ni. Sebab itu dikata Rejab pembuka ibadah.
Praktis sembahyang sunat tu lebih sikit. Takut-takut masuk Ramadan terkejut buruk. Sungguh. Kita tak biasa sembahyang sunat. Sampai malam Ramadan nanti tuan-tuan, imam dia bantai 20 rakaat. Tuan-tuan boleh tahan? Tak boleh. Sebab itu kena ada praktis, training. Puasa, perut kita tak terkejut nanti. Masuk Ramadan tak terkejut dia. Sebab kita dah buat training, latihan untuk berpuasa. Tuan-tuan baca Quran, nak habiskan 1 juzuk 1 hari dalam bulan Ramadan. Tak terbuat kita. Kita mulakan pada bulan Syaban, bulan Rejab, Syaban. Nanti kalau dah sampai 15 juzuk nanti tuan-tuan habiskan bulan Ramadan. Dapatlah khatam di dalam bulan Ramadan. Sampai kadang-kadang kita kejarkan muka surat tanpa menjaga kualiti Quran tu dalam bulan Ramadan. Sibuk nak kejar. Buat pertandingan laki bini. Siapa khatam Quran, belanja baju raya. Siapa kalah, belanja baju raya. Berebut. 1 hari 1 juzuk. Selalu yang khatam Quran orang perempuan dulu. Yang uzur dia. Tapi dia khatam dulu. Kita ni 28 Ramadan baru juzuk 3. Dia kata, abang ni baca apa? Itulah abang baca tak habis-habis kan. Betul dia kata. Awak baca sekejap je habis, abang baca tak habis-habis, dia kata. Mana taknya tuan-tuan, baca 3 ayat tutup. Sebab tak biasa. Jadi kita jinak-jinakkan dengan Quran. Bagi sesiapa, cadangan, bagi sesiapa yang baru nak berjinak dengan Quran. Dengar tuan-tuan dah berjinak elok dah. Siapa yang baru nak berjinak-jinak dengan Quran, tuan-tuan boleh gunakan beberapa kaedah. Pertama, tuan-tuan buka nanti Quran bulan puasa ataupun esok malam ni, buka saja, buka muka surat apa pun secara rambang. Buka saja tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca separuh daripada muka surat. Contoh boleh, contohlah. Ni Quran ya. Okey. Tuan-tuan ambil Quran ni bagi yang siapa yang baru nak berjinak dengan Quran. Tuan-tuan buka saja Quran, buka secara rambang, tuan-tuan baca daripada atas sampai separuh. Lepas tu tutup. Sadaqallahul azim. Esok buka sekali secara rambang mana-mana, baca separuh, tutup sadaqallahul azim. Supaya tidak memberatkan. Ini siapa yang nak berjinak dengan Quran, baru nak berjinak dengan Quran. Ataupun tuan-tuan boleh guna baca Quran dengan kaedah Turki. Orang Turki dia baca Quran macam mana kalau baru nak berjinak? Dia buka muka surat pertama, juzuk yang pertama. Juzuk pertama, muka surat pertama, dia baca. Tutup. Sadaqallahul azim. Hari kedua, dia buka muka surat pertama, juzuk kedua. Dia baca, tutup. Sadaqallahul azim. Hari ketiga, dia buka muka surat pertama, juzuk ketiga. Sampai 30 hari, dia telah menyentuh 30 juzuk yang ada dalam Quran. Rasa seronok. Itu kaedah Turki. Ni tuan-tuan yang baru nak berjinak. Ataupun tuan-tuan tak nak, tuan-tuan boleh gunakan kaedah Pakistan. Orang Pakistan. Kenal orang Pakistan? Yang datang rumah tuan-tuan ajak pergi masjid orang tabligh tu. Okay. Assalamualaikum. Masya-Allah ahli syurga. Assalamualaikum. Kalau orang kandang dia panggil orang tabligh. Orang pandai temu dia panggil apa? Tabligh lah je. Yang datang rumah tuan-tuan menyuruk tu lah. Dia Assalamualaikum 5 orang, tuan-tuan belakang pintu. Cucu nak keluar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lala cucu dibuka ikut dapur. Waalaikumsalam. Masya-Allah di ahli syurga. Atau ada belakang tepi ni orang kantor yang bodoh tuan-tuan. Yang tuan-tuan pergi menyuruk penjadah. Dia bukan ajak nak pergi berperang apa, nak ajak ke masjid. Betul tak? Ajak pergi masjid je pun. Ni tuan-tuan, kaedah Pakistan, kalau orang tu baru nak berjinak dengan Quran, dia baca muka surat juzuk 30. Surah-surah lazim tu, habis juzuk 30, 29, 28, akhir sekali baru juzuk 1. Sebab apa? Dia mulakan juzuk 30. Sebab juzuk 30 semua surah ringan-ringan. Rasa orang yang baru nak berjinak ni, dia rasa seronok dengan Quran. Senang je ayat ni, senang je, senang. Tu baru nak berjinak. Tapi saya tengok muka tuan-tuan semua muka Arab. Tuan-tuan ikut kaedah Arab. Kaedah Arab bermula juzuk 1, juzuk 2 sampai juzuk 30. Boleh guna kaedah tu. Ikut kaedah yang mana tuan-tuan rasa seronok bila membaca tu, rasa Allah seronoknya baca Quran.
Kalau kata nak berat sangat, tak berat. Tuan-tuan buka apa-apa muka surat. Baca ikut suka kita, baca separuh, tutup. Secara relax. Nak baca lagi, buka secara rambang. Buka, baca relax. Tak ada masalah. Semua Quran yang kita baca, setiap huruf semua yang sama. 10 pahala kalau tak faham. Kalau faham, Nabi kata dia jadi 50 pahala satu huruf. Hebat tuan-tuan. Ni hebatnya, mukjizatnya Al-Quran. Boleh. Yang penting, baca Al-Quran lah. Jadi bila tuan-tuan tak training bulan-bulan ni, masuk Ramadan, kita akan rasa berat. Jadi kita mulakan sikit-sikit. Tuan-tuan mulakan dapat 5 juzuk, 6 juzuk. Masuk Ramadan nanti kita akan habis lagi 25 juzuk. Rasa ringan lah. Betul tak? Dapat khatam Quran bulan Ramadan. Ada seorang saya jumpa, Alhamdulillah Ustaz, saya buat kenduri Ustaz. Jemput datang. Saya kata, pasal apa je? Alhamdulillah dapat khatam Quran bulan Ramadan. Seronok sangat. Allah, Alhamdulillah lah. Orang lain pun khatam juga, tak buat kenduri. Ustaz, ni dah 7 Ramadan Ustaz, baru khatam. Dia patut kenduri pun. Dah 7 Ramadan baru khatam. Makna 7 tahun baca Quran tak khatam-khatam. Dia kata Ramadan tahun ni baru dapat khatam. Apa yang dibaca Ramadan baru separuh, habis. Saya kata Alhamdulillah, buat je lah, makan-makan. Wa at'imu ta'am, beri makan pada orang. Itu pun termasuk dalam anjuran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingat tuan-tuan, pertama sebelum menghadap Allah, maka bersihkan hati kita. Saya ambil yang kedua lah, yang penutup pada malam ni, sebagai motivasi kepada kita. Kita tahulah Nabi sampai Masjid Al-Aqsa, Nabi sampai, Nabi dapat solat 5 waktu. Nabi turun bertemu siapa? Nabi Musa. Nabi Musa tanya apa yang dapat. Nabi kata dapat solat 50 waktu. Nabi Musa suruh apa? Naik balik, minta Allah Ta'ala ringankan. Munajatlah dengan Allah, minta dengan Allah supaya diberikan keringanan untuk umatmu. Umat aku 2 rakaat pun Bani Israel tak buat. Umat engkau 50 waktu duduk akhir zaman. Agak-agak boleh? Saya nak tanya tuan-tuan. Agak-agak boleh ke tidak? Bayangkan Nabi tak minta Allah Ta'ala ringan. 50 waktu turun bulat-bulat untuk kita. Balik awal kita tuan-tuan. 1 hari 24 jam. 1 jam 2 kali semayang. Agak-agak boleh. Ni kita ceramah ni dekat sejam suku dah ni tuan-tuan. Kejap lagi masuk sejam setengah, dah 3 kali semayang sepatut kita berat. Tapi Nabi naik minta dengan Allah. Allah Ta'ala kurang berapa? 45. Nabi Musa kata berapa? 45, minta lagi. Turun, minta lagi berapa kali? 9 kali. Apa mesej nak sampai situ tuan-tuan? Benda yang sama kita minta dengan Allah. Allah Ta'ala tak pernah bosan untuk memakbulkan apa yang manusia minta. Sebab itu kadang-kadang kita minta sekali tak dapat. 2 kali kita minta tak dapat. Kali ketiga kita bosan nak minta dengan Allah. Kan Allah Ta'ala kata, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Mintalah sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita minta berkali-kali tak dapat. Nabi minta untuk umat 9 kali. Allah Ta'ala bagi kurang 5. Takkan kita manusia yang bermunajat dengan Allah 10 tahun kita minta, takkan Allah Ta'ala tak bagi. Kan sedangkan Nabi SAW telah menjamin umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling awal masuk dalam syurga, yang paling awal dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, kita minta dengan Allah, sentiasa kita minta kebaikan. Yang kedua, Allah Ta'ala tak pernah bosan mendengar permintaan yang sama untuk umatnya. Tapi umatnya lah yang cukup bosan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tak pernah bosan tuan-tuan. Allah Ta'ala tak kata, boleh Allah Ta'ala kata, aku bagi terus 5 sahaja. Boleh tak? Tapi Allah Ta'ala nak tengok bagaimana Nabi nak tunjukkan ibrahnya kepada kita. Benda yang sama kalau umat Nabi Muhammad minta pun aku akan bagi untuk kebaikan. Sampai 5, Nabi Musa kata, banyak lagi ke tidak? Banyak lagi. Nabi Musa kata apa? Ya Muhammad, mintalah lagi Allah Ta'ala ringan. Agak-agak Nabi pergi ke tidak? Nabi tak pergi. Saya ceramah kat mana? Itu yang silap. Ni jenis mangkuk ayun yang malas ni. Ini yang silap Ustaz. Patut naik lagi. Habis lah. Apa guna israq mi'raj tuan-tuan? Yang kita ni pun buatlah. Nabi kata, cukuplah, aku dah malu dengan Allah. Cukuplah kalau umatku buat 5 waktu, maka syurgalah untuk umatku. Allah. Betul? 5 waktu pun susah kata Nabi Musa untuk kita buat. Betul tak? Nah.
Tuan-tuan ukit tu yang dekat luar, anak-anak muda kita berapa ramai tak sembahyang? Kajian menunjukkan 100% orang Islam di Malaysia yang jaga solat hanya 85% tu solat 5 waktu. Itu solat saja, minta maaf, solat saja. Yang solat cukup 5 waktu sehari semalam tak sampai 5%. 95% tak semayang cukup 5 waktu sehari semalam. Tuan-tuan nak kata apa? Kadang-kadang angka tu duduk dalam rumah kita sendiri. Betul tak? Itu tak kira tepat tak tepat. Yang semayang subuh 9.30. Orang 9.30 solat duha, dia fa inna kata qadi 9.30. Wala yuqda alaih. 9.30 dia bantai. Itu tak kira dia tunggu Zuhur masuk asar baru sembahyang. Betul tak? Nak ceritakan apa dia tuan-tuan? Tu nak buat 50 tu, ghaibul ghuyub, tak selamat kita tuan-tuan. Jadi apa yang Nabi bagi sekarang ni, apa yang Nabi minta, apa yang Nabi dapat, maka kita terima, kita buat dengan kebaikan. Mudah-mudahan tuan-tuan, Isra' wal Mi'raj ini bukan sekadar kita nak cerita bab semayang, tapi saya ambil 2 benda lah malam ni. Maknanya sebelum kita bertemu Allah, bersihkan hati kita. Buatlah apa kebaikan, tapi hati kita kena bersih dan baik. Yang kedua apa dia tuan-tuan? Apa yang kita minta dengan Allah, mintalah sungguh-sungguh kepada Allah. Maknanya jangan bosan, jangan mengeluh, jangan letih bila kita minta dengan Allah tak pernah dapat. Kerana Allah Ta'ala itu kata apa? Ud'uni astajib lakum. Kamu mintalah, kerja kau minta. Astajib lakum adalah kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku pasti akan perkenankan. Minta dengan Allah. Mudah-mudahan kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala berkati kehidupan kita di dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kita minta dengan Allah, ayah-ayah suami kita dijadikan orang yang soleh, isteri-isteri kita dijadikan orang yang soleha, zuriat keturunan kita zuriat terbaik di dunia akhirat. Kita minta dengan Allah, Allah Ta'ala berkatilah setiap amalan kita, Allah Ta'ala terima amalan kita. Kita minta dengan Allah dengan keberkatan yang ada pada malam ni, ya Allah, Kau luaskanlah rezeki mereka ke semua ini yang hadir pada malam ini, ya Allah. Luaskanlah seluas-luasnya, ya Allah. Ya Allah, Tuanku, Kau jadikanlah zuriat keturunan mereka, amal-amal saleh mereka dilipat gandakan, diberikan pahala yang bertingkat oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, dengan keberkatan, ya Allah, kumpulkanlah kami bersama dengan junjungan besar Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan Kau pisahkan kami dengan Rasulullah. Jangan Kau jauhkan kami dengan Nabi. Jadikan kami orang yang dipandang oleh baginda junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhanku, jika ada dalam kalangan kami, ya Allah, ahli keluarganya yang sedang sakit, ya Allah, bertarung dengan kesakitan, ya Allah, Engkau angkat dan sembuhkanlah sakitnya, ya Allah. Kau berikanlah kesihatan yang terbaik untuk dirinya, ya Allah. Ya Allah, Tuhanku, kami minta kepada Engkau, ya Allah, jika ada dalam kalangan kami yang hatinya gundah gulana, yang tak tenang dan tak tenteram, yang buntu dalam penyelesaian segala masalah dari segi hutang piutang dan masalah peribadi dan keluarga, ya Allah, Kau berikanlah sakinah, mawadah, warahmah, ketenangan kepadanya. Kau tunjukkanlah jalan penyelesaian yang paling terbaik yang pernah Engkau berikan kepada para nabi, para rasul, orang-orang saleh, ya Allah. Kau buangkanlah segala kesulitan, ya Allah. Kau berilah kedamaian dalam keluarga mereka, ya Allah, ya Tuhanku. Jika ada dalam kalangan kita yang melakukan maksiat, yang melakukan kemungkaran, ya Allah, ampunkanlah dosanya, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami sebesar-besarnya, dosa kami yang sekecil-kecil, dosa kami yang kami sengaja dan tidak sengaja, ya Allah. Mudah-mudahan dengan pengampunan ini, ya Allah, kami menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik di sisi-Mu, ya Allah. Doakan saya juga untuk keluarga saya, untuk isteri, anak-anak dan juga mak ayah saya, insya-Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Cukuplah sekadar itu saja, tuan-tuan. Bersempena dengan Isra' wal Mi'raj kali ini, sama-sama kita buat satu perubahan yang terbaik. Bukan sekadar kita nak dengar ceramah, tetapi kita buat tindakan yang terbaik untuk sama-sama kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Cukuplah sekadar itu saja. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada terkasar bahasa dan juga sebagainya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan yang diterjemahkan oleh diri saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya ingat ni kali ketiga saya dapat jadual. Saya ingat saya berada 24 hari bulan 4.
bulan 4 nanti kan, saya ada jumpa dengan tu kuliah subuh kalau tak silap. Kalau saya tak ke Sarawak jadual saya, jadi saya insyaAllah sebulan lebih, 2 bulan lagi lah, lama lagi tuan-tuan, insyaAllah mudah-mudahan. Jadi kalau ada rezeki yang lain, kita bertemulah dalam masa dan ketika. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian.